Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat sejahtera ya. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah malam ini adalah hari ini ada 28 hari bulan Oktober. Sebenarnya kalau mengikut kiraan Arab, kiraan Islami, sebab esok kita kata 12 Rabiul Awal, maka 12 tu bermula daripada malam ini. Di malam ini malam 12 Rabiul Awal 1442 Hijrah dan kita semua sedia maklum kita pada hari yang mulia ini pada hari yang barakah ini kita kita meraihkan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita perbanyakkan selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia yang kita sepatutnya lakukan sepanjang masa, bukan sahaja pada memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi meliputi pada semua hari-hari kita sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tahu bahawa setiap maulid, majlis maulid di sana sini diadakan, banyak berbicara tentang sejarah kelahiran Rasulullah, tentang apa yang Rasulullah lakukan, bagaimana kelahirannya, cerita tentang ibunya, bapanya, kelahiran sebagai anak yatim dan sebagainya. Tetapi malam ini, malam yang berbahagia ini, mungkin Bonda sendiri dan juga mungkin tetamu jemputan kita backstagekan dulu tetamu kita kan, biar dia rehat-rehat, tarik nafas. Kita bercerita tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan dengan apa yang sepatutnya kita ambil ibrah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum Bonda teruskan, nak jengah-jengah dulu siapa yang ada ya. Kita ada, makcik ni tak nampak sangat. Kita ada Bila Jamila, ada Hilma Muhammad Arif, Tini Azlin, rindu juga Tini kat Bonda, ingatkan tak rindu. Mari kita pin tengok orang yang rindu kita siapa. Ada Baharia Talib, ini memang pengikut tegar tadabbur saya. Azian Muhammad Isa, kemudian Tinta Bicara Mu'alaf. Assalamualaikum. Sudah tukarkah kamu punya ni? Atira ni kan?
Okey, Nurlela Ikrami, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tini, ya, rindu Rasulullah, betul. Kita rindu Rasulullah dan dalam kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dugaan datang kepada kita kerana kita sukar untuk pergi menziarahi makam Rasulullah. Sebenarnya kalau tidak ada ujian ini, mungkin kita sudah ramai yang berduyun-duyun ke sana. Tapi ini adalah datang, Allah berikan kita dugaan. Bagaimanapun kita rindu, kita tidak kita kena tahanlah nafsu kita daripada terus kita berdoa dari jauh, kita berselawat daripada jauh. Itulah kecintaan kita. Kita tidak dapat untuk pergi menziarahi makamnya, menziarahi Masjid Nabawi, menziarahi jejak langkahnya dan sebagainya. Nanti kita bicara panjang tentang itu. Rozia Shima Abu Hassan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Miri ni ini sebab dia anak-anak murid tu. Helma, mudah-mudahan Helma sudah sihat ya. Okey. Saya kembali kepada tajuk yang kita nak bicarakan. Pertamanya tentang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah sikit lampu saya ni, sekejap dia ada, sekejap dia tak ada. Macam biskut coklat. Rasulullah sebenarnya, sebelum kita menceritakan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita lihat bagaimana kecintaan kita sebenarnya kepada bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Ya. Sebab tu Bunda kata Bunda tak cerita tentang riwayat Rasulullah. Cuma Bunda terus ceritakan tentang cinta. Sebab kita berbicara sekarang tentang hangat dengan buku Bunda Nur Cinta Sentiasa Menang, yang kita nak menang. So kita berceritalah tentang cinta. Cinta Rasulullah kepada umatnya dapat dilihat dalam kisah bagaimana diceritakan bahawa di padang mahsyar nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus sujud berdoa kepada Allah, dan apabila ditanya kenapa dia sujud, aku mahu meminta Allah memberikan air kepada umatku dalam kehausan. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Dalam manusia semua yang berkumpul itu kehausan, dikumpulkan umatnya untuk diberikan bantuan, diberi minum. Lalu Allah kata, ambillah air daripada telaga Kautsar. Kita semua tahu ada orang pun nama Kautsar, ambil sempena nama telaga Kautsar. Sebab itu telaga Kautsar ada dalam cerita bila Fatimah, Sayyidatina Fatimah, anak Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana nanti akan aku cari kamu di padang mahsyar? Lalu Rasulullah jawab, carilah saya di telaga Kautsar. Pada waktu itu aku sedang memberi minum umatku. Sayangnya Rasulullah kepada kita. Tidak mahu kita kehausan. Tidak mahu kita terbiar kekeringan dan sebagainya. Selepas itu, selepas diberi minum, Rasulullah sujud lagi memohon, ya Allah, selamatkan umatku, permudahkan dia melalui sirat, titian sirat dalam di padang mahsyar nanti. Maksudnya dia tahu bahawa bukan mudah untuk melalui sirat, sebab kita tahu cerita sirat. Saya mungkin tak sempat cerita sirat itu, tetapi mudahnya saya beritahu bahawa ada orang melalui sirat itu hanya sebesar rambut yang dibelah berapa. Ada orang melalui sirat, titian itu besar, mudah dan sebagainya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sayangnya kepada kita membuka, memberi, meminta supaya kita semua dapat lalu pada sirat itu dengan senang sekali. Nampak? Jadi kita itu baru contoh dua saya Bonda ceritakan tu. Kita ambil lagi tanda cinta Rasulullah kepada kita. Bukan tanda, maksudnya kita lah untuk melihat bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita. Rasulullah berdoa supaya kita tidak diazab ketika hisab, tidak dipermudahkan dalam hisab. Dan apabila pula sudah nanti ada yang masuk ke syurga dan ada yang masuk ke neraka.
dia memohon kepada Allah, ya Allah, dia terus sujud memohon, ya Allah, masukkanlah semua umatku ke dalam syurgamu walaupun dia hanya ada amal sebesar zarah sahaja. Maksudnya kiralah amalnya walaupun kecil amalnya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, para sahabat, cinta kita kepada Rasulullah bagaimana? Tak payahlah saya main lampu ni, sekejap dia mau hidup, sekejap dia tak mau hidup. Terang kan, nampak tak wajah bonda ni? Dia memang macam tu lah bila ceramah maulid ni, jauh-jauh orang tak nampak. Jadi saya baik ceramah maulid ni dekat komputer, kat handphone, boleh nampak. Saya dulu pergi ceramah maulid kat Padang, tak nampak pun orang berceramah tu. Dia nampak tangan je daripada jauh. Macam itulah kan. Okey. Campur lah benda ni cakap kan. Okey, saya nak tanya diri saya sendiri dan sahabat sekalian. Sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh, nampak kata Maziah, nampak. Okey. Nenek boleh nampak, cucu lagi nampak. Ni nenek Maziah ni kata nampak. Terima kasih. Okey. Kita lihat betul Tini kata, menangis memang. Kerana Rasulullah sanggup sujud sepanjang masa sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan permintaannya. Apakah kita balas cinta Rasulullah kepada kita? Bagaimana kita boleh mendapatkan cinta Rasulullah itu nanti? Maksudnya dia memang mencintai kita, tetapi balasan cinta itu, bagaimana kita memberi cinta kita pada Rasulullah? Atau kita cakap saja kita cinta? Macam kita harus cakap, kita kata orang kan, cinta di bibir saja. Kita tak mahu cinta di bibir saja. Kita mahu cinta kita sampai ke hati. Kita mahukan cinta kita benar-benar cinta kepada Rasulullah. Laukana Rasulullah bainana, kita ada lagu kan. Kalau Rasulullah ada di antara kita dan dia melihat apa yang kita buat, apakah kita lakukan apa yang diperintahkannya, apakah kita mengikut sunnahnya, apakah kita mengikut menjauhi larangan yang dibawanya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Alangkah malunya kita kalau kita masih lagi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada kita, memberikan kasih sayang sehingga sanggup bersujud untuk meminta menyelamatkan kita daripada azab, untuk menyelamatkan kita daripada azab hisab, daripada azab api neraka, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah yang kita nak sebutkan hari ini. Pertama, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentulah kita sentiasa berdoa kepadanya, bersalawat. Nanti ada yang tak tahu makna salawat, dia pergi makna salat pula. Dan memang salat itu maknanya doa. Salat itu sendiri maknanya doa. Jadi kata Allah yusalli ala nabi. Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalli ala nabi. Allah dan malaikat sendiri pun mendoakan Rasulullah. Apatah lagi kita sebagai umatnya. Jadi boleh tanya tak diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, berapa kali kita selawat satu hari? Berapa kali kita melafazkannya? Bagi pengikut-pengikut tadabbur bunda, mungkin bunda selalu sebutkan, kalau kita tak nak kira, tak payah kira. Tapi biarlah kita sebut sentiasa. Jadi di dalam pertemuan kita sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita of course lah hari ini hari yang kita memperbanyakkan selawat kita. Boleh tak kalau sebelum tidur ni kan selawat 300 kali. Besok sambung lagi pagi 300. Petang tak kira lah, dia bila 400, dia ada 1000 kali.
kepada Maulidul Rasul. Sebab kita berdoa untuk Rasul. Kan? Kita memohon kepadanya selawat, salam kepada Rasulullah, kesejahteraan kepadanya, barakah kepadanya. Nak tambah selawat lagi panjang, macam baca kita berselawat tahiyat akhir. Ada yang tak tahu selawat tahiyat akhir? Pergi carilah kalau tak tahu. Kan? Okey. Jadi itu adalah yang kita lafazkan. Sekarang yang kita amalkan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian, bonda memang macam tu. Kalau masuk tajuk je tak ada bunga-bunga terus masuk sebab saya nak beri ruang nanti kepada tetamu kita nak cakap banyak. Kalau bonda buka lagi yang dihormati, nak sebutlah juga yang dihormati bonda Noh sebagai pengasas dan semua para sahabat sekalian yang dikasihi Allah. Moga kita terus dikasihi Allah. Okey. Yang keduanya, yang paling penting ialah kita mengikut sunnah Rasulullah. Apa makna sunnah? Maksudnya setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah, setiap apa yang diperkatakan oleh Rasulullah dan juga diamnya. Itu dikatakan sunnah. Diam tu maksudnya kalau orang buat dia tak tegur, maknanya benda tu boleh. Dan berlaku di hadapannya. Itu dipanggil diam, maksudnya Rasulullah setuju benda tu. Okey. Saya nak sebutkan dulu yang dikatakan, yang dikaulnya, yang dia perkatakan itu banyak sangat. Perbuatannya. Kita ambil perbuatan dengan percakapan dulu. Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ada dua benda di situ. Dia cakap, solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Sebenarnya lihat solat tu mungkin kita sekarang tak lihat, tetapi diceritakan oleh para sahabat dan kita baca dalam hadis ceritanya bagaimana dia solat, tertibnya, bacaan betulnya, bagaimana dia tuma'ninah, bagaimana dia iktidal, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana tahiyatnya. Maka itulah yang sampai kepada kita, maka kita mesti lihat, ikut sunnah itu. Jadi kata sunnah perbuatannya. Sunnah bukan hanya makanan, sunnah bukan pakaian, tapi semua maknanya bukan. Selalunya kita kalau sebut sunnah, makan sunnah, pakai sunnah, tapi tak yang lain-lain. Cara bercakap Rasulullah sunnah, kita ikut atau tidak? Cara Rasulullah beribadah itu sunnah. Cara Rasulullah membaca Al-Quran itu sunnah. Cara Rasulullah itu sunnah. Jadi semua itu sunnah. So, sahabat sekalian, mari kita renungkan. Renung-renung sekejap sebelum kita tidur nanti, pejam-pejam mata, ingat. Kita ni patuh tak, ikut tak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Itu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua perkara saja bonda nak sebutkan. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian sedang menunggu kita punya tetamu kita tetamu jemputan. Nanti ada komen tak? Bonda ni nak cakap seorang ke? Kata ada tetamu. Ada. Pengantin dia tak terus keluar duduk kat pelamin tau. Kita simpan dulu. Jom kita cuba panggil dia. Dijemput dan dipersilakan. Yang berbahagia Profesor Dr. Fariza Muhammad Syam. Okey, ini dia orangnya ya. Kita lihat dahulu orangnya. Okey, saya ambil yang komen yang pendek lah. Ataupun kita berhentikan dulu komen kita ni. Supaya dia nampak tak boleh pula betul. Okey, inilah dia yang berbahagia Dr. Fariza. Sengaja bonda sebutkan pengenalan siang tadi dalam Facebook sebab bonda tak mau buang masa malam ni nak cerita siapa dia, apa dia, comelkan orangnya. Dia selalu kata, tadi dah banyak komen dia kata Sifu dengan anak murid. Macam anak dengan
mak lah tapi lain, wajah terlalu lain, terlalu berlainan sangat dia kurus tinggi, saya sebaliknya lah kan, nampak pun tak payah cerita. Dan mungkin memang saya agak rapat lah daripada dia pelajar sehinggalah sama-sama sebagai pensyarah. Dan setelah saya pencen pun masih lagi kami sering perlukan bahu masing-masing lah dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan saya kira tak perlulah cerita panjang, saya akan ceritakan lagi. Selepas ni ada lagi cerita-cerita antara berdua yang sama, tapi saya nak cerita kemudian. Saya persilakan yang berbahagia Prof. Dr. Fariza yang mungkin kita sebagaimana yang Bunda war-warkan, beliau adalah pakar psikologi dakwah, jadi kita minta dia ceritakan. Of course lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi cabaran-cabaran dalam dakwahnya, dalam perjuangannya menegakkan Islam. So bagaimanakah Rasulullah menghadapi itu supaya dia dan kita lihat dia tenang dan mampu melakukan dengan baik. Sebelumnya Dr. Fariza, saya rasa Dr. Fariza ni janganlah macam Bunda pula jadi forum Maulid Naib Madrasah, dah biasa kot forum Madrasah. Kita buat santai-santai je sebenarnya. Kita nama pun sembang santai. Please lah santai-santai, jangan ikut Bunda sangat ni. Sibuk sangat, rindu kot nak ceramah Maulidur Rasul. Jadi macam terjadi dengan sendirinya. So kita balik semula kepada kita punya rancangan sembang santai. So santai-santai je Dr. Fariza, Prof. Okay, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Siti, Bonda Siti. Dikenali sekarang Bonda Siti. Tapi saya dah biasa panggil Prof Siti kalau secara formal. Tapi kalau kami berdua saja, saya panggil dia Ustazah sebab Prof Siti ialah Ustazah saya dulu. Saya masih tetap anak murid sampai sekarang. Pertamanya saya mengucap terima kasihlah Prof kerana sudi jemput saya dalam live Prof yang sangat ramai follower ni. Segan jadi saya. Dan terima kasih juga kepada Akademi Bonda Nur memberi kita ruang pada malam ini untuk memenuhi sambutan Maulidur Rasul. Jadi saya ucapkan salam Maulidur Rasul kepada semua yang menonton FB kita bersama dengan Prof Siti Ruqayyah hari ini. Dan bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang kita akan rasa macam rindu padanya, rasa hati begitu tersangkut sentiasa dengan kita kerana setiap dalam solat dan hidup kita, kita bersawat kepadanya. Tadi Bonda Siti telah menyebut tentang kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Alhamdulillah Rasulullah telah diceritakan tadi oleh Dr. Siti. Dan kalau kita lihat dalam mana-mana buku sekalipun tentang cinta Rasulullah ni dan bagaimana cinta kita kepada Rasulullah, sambutan Maulidur Rasul ini adalah merupakan salah satu bukti bahawa kita mencintai Rasulullah dan mengingatinya. Tarikh bila Rasul ini dilahirkan, sambutan ini adalah, ceramah ini juga adalah sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Dan cinta kepada Allah dan Rasulullah itu adalah cinta manusia yang paling tinggi tahapnya sampai kesempurnaannya. Dan untuk mencapai tahap itu memanglah banyak cabaran yang kita lalui. Dan seandainya kita mencintai Allah SWT dan Rasulnya, bagi orang mukmin itu adalah dia akan memperolehi nikmat kebahagiaan yang tiada tolok bandingnya, sama ada di dunia ini dan juga nanti sudah pasti di akhirat. Di dunia ini kita akan rasa manisnya iman. Tetapi para sahabat di FB sekalian, untuk mencapai tahap kita mencintai Rasulullah tadi bukan hanya di mulut, tetapi di perlakuan kita, tanda keimanan kita dengan Allah SWT dan juga kata bagaimana kita mencintai Rasulullah tadi. Disebut dalam riwayat Tirmizi disebut oleh Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud,
Ada 3 perkara apabila seorang melakukan akan merasa manisnya iman. Hendaknya Allah SWT dan Rasulnya lebih dicintai dari segala sesuatu. Hendaknya mencintai seseorang tidak benar-benar mencintainya kecuali kerana mencintai Allah SWT. Hendaknya membenci untuk kembali kepada kekafiran seperti dia membenci apabila dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya asas cinta kita kepada Allah SWT dan asas cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga cinta kita kepada manusia ahli keluarga, suami isteri, anak-anak dan sahabat semua adalah asasnya kepada cinta kita kepada Allah SWT dan juga cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mengapa kita perlu mencintai Rasulullah SAW? Sebab apabila kita selusuri ataupun kita hayati sejarah dakwah Rasulullah, kita akan dapati bagaimana Rasulullah begitu berjuang untuk syiar Islam ini agar umatnya yang dia sayangi, yang disebut oleh Bonda Siti tadi, bahawa kita sentiasa berada dalam keimanannya. Jadi hari ini dalam kita menyambut Maulidur Rasul, mari kita hayati bagaimana psikologi Rasulullah dalam menghadapi cabaran, bagaimana dia membina kekuatan jiwa dan apakah peristiwa-peristiwa yang membuatkan Rasulullah kadang-kadang emosinya rasa dia juga walaupun adalah insan yang sangat istimewa, tetapi sifat kemanusiaannya, emosinya sama juga seperti kita. Yang berbeza ialah tahap mana dia boleh mengendalikan emosinya, perasaannya berbanding dengan kita. Jadi bagaimana cabaran-cabaran Rasulullah SAW dalam menusuri hidup dia dalam berdakwah. Begitulah juga sebenarnya yang kita nak ambil iktibar, bagaimana hidup kita hari ini. Bagaimana Rasulullah telah meletakkan kita berada dalam keimanan, maka kita hendaklah bersyukur. Dan oleh itu kita hadapilah hidup ini dengan apa yang seadanya. Maksudnya kita hadapi dengan apa seadanya, jangan keluh kesah sebab Rasulullah telah memberi kita nikmat iman dengan perjuangan-perjuangan Rasulullah dalam dakwah. Jadi kita hadapilah hidup ini dengan seadanya supaya kita rasa bersyukur dengan apa yang dah kita ada. Sebab sememangnya Allah SWT menjadikan dunia ini penuh dengan kenikmatan sebenarnya dunia ini. Tetapi dalam kenikmatan dan kebahagiaan, dalam keindahan di dunia ini, banyak pilihan-pilihan yang kadang-kadang yang mewarnai hidup kita. Ada masa kita bercampur antara kesulitan dan kesenangan, dan antara kecemasan dan kegembiraan. Dan Allah memang pun menghendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya. Kalau kita lihat kehidupan kita, selalu tempat bertemunya dua perkara yang saling berlawanan atau bertentangan. Contohnya kita dijadikan lelaki dan wanita. Ada berpasang-pasangan. Aliran sungai ataupun aliran laut ada yang bertentangan dan ada pula dalam aliran itu ada dua kubu di sebelah sana, di sebelah sini. Dan begitulah juga dalam hidup ini ada perkara buruk, ada perkara baik. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Jadi oleh itu kita sebagai tanda mencintai Rasulullah, kita hendaklah mengikut sunnah tadi dan mengikut bagaimana contoh uswah yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam menghadapi hidup ini. Untuk kita, saya sebut tadi, untuk hidup yang seadanya, menerima. Bukan bermaksud apabila saya menyebut tentang sebut seadanya hidup ini maka kita tidak berusaha. Itu salah ya. Sebab itu bukan sunnah ya. Bukan bermaksud kita menyerah kepada Allah SWT begitu sahaja tanpa berbuat apa-apa. Tetapi maksud saya hidup seadanya ialah kita bersyukur dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Dalam waktu yang sama kita terus berusaha untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi begitulah juga perjuangan Rasulullah dalam dia untuk mengembangkan syiar Islam, syiar dakwah Islamiah ini supaya umatnya termasuk kita ini terus berada dalam keimanan dan akidah yang dibawa oleh baginda. Maka beberapa peristiwa bagaimana Rasulullah itu hidup juga seperti kita juga. Maknanya ada waktu kecemasan baginda, ada waktu kegembiraan baginda, ada waktu kesedihan baginda, dan bagaimana baginda Rasulullah SAW hidup itu seadanya. Dan bagaimana itulah yang perlu kita contohi daripada Rasulullah.
Contohnya ya, saya bawa kisah. Saya tahu semua sahabat-sahabat DFB sudah tentu dah mengetahui pun kisah ini, tetapi saya nak bawa juga sebab kadang-kadang bila tidak disebut itu anak-anak kita pun lupa, kita pun lupa, tetapi dalam konteks psikologi Rasulullah ini ya. Kalau kita lihat sejarah ya, Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal ni, tahun gajah ini, iaitu hari inilah bermula malam ini sampai besok tarikhnya itu bermula pada malam ini seperti mana disebut oleh Bonda Siti tadi. Dan sejarah Nabi, kelahiran Nabi ini sama juga dengan insan-insan lain yang kita lalui ataupun yang sahabat-sahabat kita lalui ataupun seluruh umat Islam yang pernah lalui. Nabi lahir dalam keadaan anak yatim ya. Bagaimana? Sebab ayahanda baginda telah meninggal sewaktu beliau baginda tu dalam kandungan lagi ya. Jadi maknanya cabaran hidup Rasulullah itu masih dalam kandungan lagi. Sudah pasti sebagai seorang wanita biasa, maknanya wanita seperti kita, Aminah ya, Nabi, ibu Nabi, sudah pasti kesedihan, merasa sedih, sudah pasti emosinya juga merasa kedukaan apabila anak dikandung tidak sempat untuk melihat bapanya, apabila ayahanda baginda telah pergi dulu sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi di situ sudah ada cabaran kehidupan Nabi. Kemudian apabila dilahirkan Nabi ketika berusia 6 tahun ya, ibunya Aminah pula ketika berusia 6 tahun, ibunya pula pergi. Ya Allah ya Tuhanku, kalau kita fikirkan bagaimana cabaran hidup Rasulullah ya, lebih mencabar daripada kita yang kita hidup ini, ada ibu bapa, ada keluarga, ada adik-beradik, tetapi Nabi adalah ibaratkan keseorangan, ayah tak ada, anak yatim dah, kemudian ibunya pula pergi sewaktu baginda berumur 6 tahun. Ketika dalam perjalanan ibunya meninggal ketika nak bawa Nabi menziarah kubur ayahnya di Yasrib. Sekarang ini dipanggil Madinah ya. Dan sewaktu di perjalanan itu di perkampungan Abwa itulah Aminah telah pergi meninggalkan Nabi. Bayangkan umur Nabi ketika itu 6 tahun. Kita cuba bayangkan anak-anak kita ya, bagaimana cabaran psikologi Rasulullah menghadapi keadaan itu. Dan ini disebut ya dalam surah Ad-Duha ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'ka yatiman fa'awa. Bukankah ia mendapati engkau yatim piatu lalu ia memberikan perlindungan. Maknanya dalam keadaan yatim piatu itulah dalam surah itu menyebut bahawa Rasulullah diberi perlindungan oleh Allah SWT ya. Dan bagaimana kesedihan Rasulullah apabila beliau baginda menjadi yatim piatu, dan psikologi kekuatannya ialah apabila Allah telah menjanjikan bahawa dia diberi perlindungan. Itu di waktu kecilnya, cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah. Kemudian cabaran ketika berdakwah pula. Kalau kita terus menyusuri, saya terus cerita bagaimana cabaran dakwah Rasulullah untuk siar Islam ini supaya umatnya terus berada dalam akidah ini ya. Bagaimana tentangan daripada kaum Quraisy. Semua kita tahu bahawa kaum Quraisy inilah satu bangsawan yang kaya, yang sangat kuat pada waktu itu ya, di Mekah dan di kawasan Mekah, dan sudah pasti untuk menerima sesuatu yang baru amat sukar. Lebih-lebih lagi apabila yang membawa dakwah Islamiah syiar ini adalah daripada seorang anak yatim piatu yang bukanlah orang yang hidupnya kaya raya seperti bangsawan lain ataupun bangsa Quraisy yang lain. Jadi sudah tentu Rasulullah mendapati berhadapan dengan kesukaran-kesukaran itu ya. Contohnya ya, Rasulullah telah diboikot oleh kaum Quraisy ya, diketepikan ya. Bagaimana Rasulullah tidak apabila syiar Islam itu dibuat secara terbuka, Rasulullah dihina, diboikot ya oleh kaum Quraisy. Kemudian dakwahnya juga, syiar juga telah ditolak ya oleh kaum Quraisy, dihina. Kemudian malah Nabi sehingga dituduh ya sebagai tukang sihir, sebagai orang yang gila. Bagaimana
Rasulullah menghadapi, sehingga kan ya Rasulullah rasa sakit kerana terlalu tekanan itu. Benar, sebab Rasulullah pun manusia seperti kita kan, dia bukan malaikat, jadi baginda juga sakit, merasa susah dan sebagainya. Dan tetapi Nabi Muhammad tetap yakin Allah bersamanya. Jadi apa ubatnya untuk menguatkan jiwa Rasulullah waktu itu ialah keyakinan diri dia. Jadi itulah psikologi kita. Maknanya keyakinan diri Rasulullah terhadap Allah bersamanya. Sebab tajuk kita hari ini ialah Allah bersama kita. Bagaimana Rasulullah begitu yakin bahawa perjuangan yang dibawa itu tetap mendapat perlindungan daripada Allah dan juga rahmat daripada Allah kerana dia yakin bahawa Allah bersamanya. Ya. Baginda membina kekuatan jiwa itu. Ya, dengan menghayati firman Allah ya dalam surah Al-An'am ayat 3 seperti mana tadi ya 34 ayat 34 ya Rasulullah menyebut disebut ya tentang Allah akan melindungi ya. Contohnya maksud ayat ini ya dalam surah Al-An'am ayat 34 tu, dan demi sesungguhnya rasul-rasul sebelummu pernah juga didustakan, maka mereka sabar terhadap perbuatan orang-orang yang mendustakan mereka dan menyakiti mereka sehingga datanglah pertolongan kami, iaitu kami itu ya Allah ya kepada mereka. Jadi itulah yang dipegang oleh Rasulullah, membina kekuatan dengan keyakinan dirinya menyerah diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Dan inilah sahabat-sahabat semua cabaran kita. Kadang-kadang kita menghadapi dugaan dalam hidup ini, tetapi keyakinan, kita kata kita memang beriman kepada Allah SWT, kita yakin, percaya, kita solat 5 waktu. Tetapi apabila ditimpa keadaan yang sedih ataupun rasa kesusahan ataupun kesukaran, seperti mana kita hadapi sekarang ini dengan isu pandemik, ya, dengan kemudian ada kesan dari sudut ekonomi, ada rakan-rakan yang kita hilang pekerjaan ya. Jadi bagaimana keyakinan kita kepada Allah itu? Ada 100% ataupun kita mula hilang keyakinan? Adakah iman kita makin bertambah dalam keadaan situasi ini ataupun iman kita semakin lemah kerana kita rasa macam Allah itu sudah tidak memberikan kita tidak menyayangi kita dan sebagainya. Jadi itulah bagaimana kita nak membandingkan keyakinan Nabi Muhammad dalam menghadapi cabaran dan tentangan daripada kaum Quraisy dalam keyakinan kita kepada Allah SWT, berserah diri kepada Allah SWT dan yakin bahawa Allah itu bersama dengan kita. Seperti mana Nabi yakin Allah itu bersama dengan baginda ketika berdakwah. Lagi contoh ya bagaimana Rasulullah cabaran yang diterima oleh Rasulullah ketika syiar Islam ini ya. Rasulullah telah diinaya ya, contohnya oleh diinaya. Ini satu perkataan yang kita sangat sayu ya kalau kita baca sejarah Rasulullah ya. Bagaimana Abu Jahal ya, dan Abu Jahal ini adalah juga bapa saudara Nabi Muhammad, tetapi beliau adalah orang yang sangat menentang dakwah Rasulullah. Abu Jahal ya, kalau kita baca dalam peristiwa ya, saya baca dalam buku Nabi-Nabi dalam Al-Quran ya, boleh dapatlah di mana buku-buku Nabi, kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran. Bagaimana Abu Jahal telah merancang ya, sewaktu Nabi solat di Masjidil Haram, Abu Jahal merancang untuk membaling ataupun melemparkan satu batu besar ya kepada Rasulullah ketika Rasulullah nak bersemayang itu ya. Maknanya dia dah ready dengan satu batu yang besar nak menghempak Rasulullah ketika Rasulullah sujud. Tetapi tiba-tiba Allah turunkan rasa gemetar kepada Abu Jahal untuk berbuat begitu. Jadi niatnya terhalang ya. Dan Rasulullah tidak menyedari perbuatan tak tahu pun niat Abu Jahal itu, dan bagaimana maknanya Abu Jahal dan kaum Quraisy itu begitu sekali untuk menginai Rasulullah, tetapi keteguhan hati Rasulullah untuk sujud di Masjidil Haram itu
adalah suatu yang kita harus contohi. Mana hidup ini perlu ada keteguhan hati. Perlu ada jiwa yang besar untuk mencapai kejayaan. Perlu ada keteguhan hati untuk mencapai matlamat dalam hidup kita. Tetapi keteguhan hati itu ialah mesti dalam perkara yang baik, ya. Bukan perkara-perkara yang berlawanan dengan syariat Allah SWT. Hari ini kita lihat ramai orang yang punya keyakinan keteguhan, termasuk anak-anak muda kita, remaja dan sebagainya. Tetapi keyakinan dan keteguhan hati itu, jiwa yang besar itu disalurkan kepada yang tidak mengikut uswah Rasulullah, yang tidak mengikut contoh diberikan kepada Rasulullah. Sebaliknya kita berani, yakin, teguh hati itu, kita jadi orang yang mak rempit misalnya. Naik motor yang meniarap di atas jalan raya, kita meniarap atas jalan raya. Ya, anak-anak remaja kita biasa ya lihat ni kalau saya ni orang Pahang, selalu balik ikut karak highway tu kadang-kadang Seriau kita lihat ya, anak muda kita apa nak jadi pun tak tahu, meniarap atas motor ya. Jadi keyakinan itu betul tetapi bukan di tempatnya ya. Begitu juga peristiwa lagi bagaimana peristiwa Rasulullah ya, sekali lagi Abu Jahal dia ada niat lagi bagaimana Rasulullah ni diinaya. Dan saya pasti dalam hidup kita ini pun ada berlaku penginayaan terhadap individu tertentu ataupun orang-orang tertentu, ataupun kita pernah alami, kita rasa sangat terinaya ya. Tapi bagaimana Rasulullah meneguhkan hatinya ya. Pernah juga bagaimana Abu Jahal dalam berniat jahat kepada Rasulullah, dia melemparkan isi perut unta, maknanya unta yang telah mati itu, isi perut tu dilemparkan di atas belakang Rasulullah ketika Rasulullah bersujud di Masjidil Haram. Dan begitulah oleh kerana Abu Jahal ini dalam golongan bangsawan, orang yang punya kuasa, jadi tidak ada seorang pun berani mengalihkan ataupun bantu Rasulullah untuk buang isi perut yang duduk di belakang Rasulullah itu. Ini menunjukkan bahawa bagaimana manusia itu kalau mempunyai kuasa, dia menggunakan kuasa itu untuk ke jalan yang tidak baik. Dan orang yang berkuasa ini biasanya ditakuti. Terutama sekali kalau masyarakat ataupun orang-orang sekeliling tahu, orang itu kalau dia ada kuasa, dia boleh menggunakan kekuasaannya itu untuk menginai orang lain ataupun boleh buat sesuatu yang buruk kepada orang lain. Begitulah peristiwa bagaimana Rasulullah diinainya oleh Abu Jahal tadi, dilemparkan. Seorang Quraisy pun di sekeliling yang berada di sekitar Rasulullah itu tidak berani mengalihkannya. Sebab mereka tahu kalau mereka membantu Rasulullah, maka mereka juga akan diinainya oleh Abu Jahal. Jadi begitulah manusia ini apabila mempunyai kekuasaan, telah menggunakan kekuasaan itu di tempat yang tidak betul sehingga ditakuti oleh orang lain. Mungkin orang yang berkuasa rasa macam apabila ditakuti itu mereka, tetapi siapa yang membantu Rasulullah ketika itu, iaitu puteri Rasulullah Fatimah mengangkat isi perut unta itu dan mengalihkannya. Dan begitulah juga ejekan-ejekan yang dialami oleh Rasulullah, sehingga kan puteri Rasulullah sendiri ya pernah menangis di hadapan Rasulullah apabila melihat ayahandanya selepas berdakwah, ketika berdakwah itu dilemparkan dengan pasir, balik dalam keadaan wajah yang berpasir, berdebu kerana dihina oleh orang lain dan dilemparkan dengan pasir. Fatimah menangis melihat kesedihan dan juga apa yang dibuat oleh kaum Quraisy kepada ayahandanya. Tetapi Rasulullah bagaimana dia mengubat hati dirinya sendiri. Apa dia cakap kepada anaknya, dia kata, mengapa engkau menangis wahai anakku, dia kata, bukankah ada Allah bersama dengan kita. Begitu maknanya yakinnya Nabi Muhammad, begitu teguhnya hati Muhammad bahawa Allah tetap bersama dengan baginda. Kerana apa? Kerana baginda yakin bahawa apa yang diserukan itu adalah berada di jalan yang benar. Jadi begitulah makna hati kita, kena yakin bahawa apa situasi yang kita
alami, apa situasi yang kita hadapi, maka yakinlah bahawa kita ini adalah tetap mulia bersama dengan para penerima cubaan, seperti mana yang disebut oleh Abdullah Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan, janganlah bersedih. Ya. Jadi yakinlah bahawa kita ini tetap mulia bersama dengan orang yang menerima cubaan, sebagaimana Rasulullah menerima cubaan dalam kerja-kerja dakwahnya untuk memastikan umatnya berada dalam akidah. Jadi itulah sebabnya kalau kita dalam menghadapi cubaan ini, yakinlah bahawa Allah itu tetap bersama dengan kita, ya, dan hendaklah kita memandang diri kita ini mulia bersama dengan orang-orang yang terkena musibah seperti mana Rasulullah menerima cabaran, mendapat cubaan. Jadi kita jangan rasa apabila kita hadapi ada sahabat-sahabat kita yang positif dengan COVID, kalau isu hari ini, ataupun ada sahabat-sahabat kita yang ada kehilangan orang tersayang, ya, ada menghadapi dugaan-dugaan lain, jangan rasa bahawa diri kita itu terhina dengan cubaan daripada Allah SWT. Jangan rasa diri kita itu sudah hilang segalanya, tetapi sebaliknya disebut oleh Abdullah Al-Qarni, dia kata, sudah tiba waktu anda untuk memandang diri anda itu mulia bersama dengan mereka yang terkena musibah dan cubaan. Sudah tiba waktu anda untuk menyadari bahawa kehidupan di dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang yang mukmin dan tempat kesusahan dan cubaan. Tetapi insya-Allah kalau seandainya kita bersabar dengan cubaan dan perdugaan yang Allah berikan, dan kita yakin bahawa Allah tetap bersama dengan kita, maka kita akan ada pelangi di kemudiannya, seperti mana yang disebut oleh Bonda Nur, ya, dalam tulisannya dalam buku Clear yang saya baca, yang ada bersama dengan kita hari ini. Jadi begitulah Bonda Siti, Prof dan sahabat-sahabat yang lain untuk pertama ni bercerita tentang bagaimana kekuatan psikologi Rasulullah dalam menghadapi cabaran dakwah untuk memastikan kita sentiasa berada dalam akidahnya. Ya, terima kasih. Bonda, tak dengar suara Bonda, buka e-mute. Maaf, ada ke Hosni dia tak nak buka suara dia? Pelik. Okeylah, selalu tak pernah tutup-tutup sebab cakap seorang kan. Okeylah, terima kasih banyak Dr. Farizah. Kita ulang lagi, kita sambung nanti. Kita lihat apa ni, ada beberapa soalan juga tadi, mungkin boleh dilihat. Jadi bukan soalan pun, pandangan saja. Cuma ialah bila kita dengar Dr. Farizah sebut tadi bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, dugaan kita terlalu kecil berbanding dengan dugaan Rasulullah SAW. Dugaan kita terlalu jauh bandingannya. Apa akan berlaku sekiranya kita dibaling dengan perut unta? Kita tak dibaling perut unta pun. Kita hanya orang kata buat apalah buat ini, tak payahlah, dah tua, dah balik rumah termenung. Ya ke saya dah tua tak perlu buat benda-benda gini? Kan Prof. Farizah, orang cakap jangan pergi tempat orang asli lah, tak berfaedah lah, macam-macam yang kita terima. Baru cakap-cakap kita dah tak tahan. Rasulullah tu macam-macam lagi dugaannya. Dia mahu mengerjakan solat, orang inyaya dia. Dia nak pergi ke masjid, dibaling. Tetapi apa balasan Rasulullah kepada mereka? Kan semua orang tahu kan cerita dia, ada seorang makcik, kita panggil makcik lah zaman sekarang. Bila dia lalu saja dia baling. Dia lalu saja dia baling. Tapi bila makcik tu tak baling-baling dia, Rasulullah tanya mana pergi makcik tu. Tak tahulah, dia tak panggil nama makcik lah. Puan tu pergi mana lah. Orang beritahu bahawa dia sedang sakit. Apa Rasulullah buat? Rasulullah pergi ziarah dia. Kan? Rasulullah pergi ziarah dia sehinggalah wanita itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Kenapa kamu masih mahu ziarah aku yang sakit ini? Sedangkan macam-macam yang saya lakukan pada kamu sebelum ini. Saya kutuk kamu, saya baling, kamu tak puas membaling, kata-kata baling batu dan sebagainya. Tapi kamu ziarah juga kami. Dan akhirnya wanita itu menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi. Inilah dia yang sepatutnya menjadi contoh tauladan, ibrah kepada kita. Kita bercerita sunnah kan? Maksudnya di antaranya sunnah Rasulullah juga ialah kesabaran dan ketabahan. Kita mestilah sabar, tabah. Kalau macam mana pun dugaan yang kita hadapi, kita ni kadang sakit sikit pun dah tak tahan. Yalah, dengar orang cakap macam ni pun kita entah-entah orang tu niat baik, kita pula yang menyangka tak baiknya. Kadang-kadang orang tu sebenarnya nak beri semangat pada kita, tapi kita rasa macam faham lain pula. Kita kadang-kadang baca pemikiran orang lain daripada apa yang dia kata. Jadi janganlah sampai begitu ya. Dan satu lagi, saya Dr. Prof. Fariza sebut tadi, bila Uwais Al-Qarni mengatakan bahawa dunia ini adalah penjara, memang ada pun hadisnya, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Bukan berartinya kita kena susah di dunia ini, tidak, tetapi banyak berjihad, banyak mempertahankan keimanan kita, ketabahan kita menghadapi dugaan-dugaan yang datang. Kita jangan mudah menyerah kalah dalam perjuangan untuk mendapatkan kebenaran. Mungkin rakan-rakan, para sahabat sekalian juga sebenarnya ada yang merasa begini. Kita bila kita buat sesuatu, kita rasa kurang mendapat sokongan. Jadi sebenarnya kan Prof. Fariza, kita kalau kita tak suka orang tak sokong kita, kita kena sokong orang. Betul tak? Maksudnya, kita ni, kita rasa kalau kita buat sesuatu yang kita minat, kemudian kita rasa memberi manfaat. Kemudian datang orang, alah itu kawan nak buat lah, buang masa lah, dah tua-tua gini nak buat gini. Kita pun rasa tak macam, saya ni bukan nak buat benda yang tak berfaedah, ada faedah. Jadi dalam keadaan itu, kita baca juga hati orang lain. Maksudnya, bukan maksud saya sebabkan kita tak boleh baca hati orang, berkali boleh cakap. Tapi maksudnya kita ulang, kalaulah orang tak suka, kita tak suka orang meremehkan apa yang kita buat, maka kita tidak boleh meremehkan orang lain. Sebab kadang-kadang yang kita pandang remeh itu sebenarnya adalah itulah yang bagus, itulah yang baik, itulah yang memberi faedah kepada orang ramai. So kita berikan sokongan. Mudah-mudahan yang kita pandang remeh itu apabila kita sama-sama membantu, sama-sama berjuang, maka dia akan menjadi baik dan kita akan mendapatkan pulangan yang baik dalam masyarakat kita, mendapatkan manfaat yang terbaik. So apa yang Bonda nak sambung sikit tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya kalau melihat perjuangan Prof. Fariza dah cerita bagaimana dilahirkan tanpa ibu bapa, bagaimana dia membesar, dan kita lihat juga sebenarnya Rasulullah ni sudah dididik dengan pendidikan yang tahan, kental. Dia Allah itu bukan saja dia ni nak jadi gembala kambing. Memang Allah dah tentukan dia menjadi penggembala. Sebab bukan mudah untuk mengembala kambing. Seorang yang sepatutnya layak jadi pemimpin adalah orang yang pandai gembala kambing. Kena cari orang yang pandai gembala kambing, susah juga tu. Tapi bagaimana Rasulullah, bukan satu kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan satu kebetulan Rasulullah itu menjadi penggembala kambing, tetapi melatih dia menjadi sabar, melatih dia memimpin, melatih. Kambing ini bukan mudah, bukan macam orang kita boleh cakap masuk jalan, tak, dia tidak begitu. Kita macam Bonda ni mengajar, macam Prof. Fariza juga mengajar orang besar-besar kan, itu pun selalu tak tahan. Dia buat PhD, kita pula cari dia, bukan dia cari kita. Allah, janganlah macam tu ya. Ini kalau budak kecil lagi susah kan. Saya tengok dalam grup WhatsApp sekarang, dah ada grup WhatsApp ibu-ibu. Guru tu tanya, budak ni kenapa tak masuk kelas online? Dia tak nak, saya dah pujuk dia daripada gini. Kita pula yang naik angin tengok macam mana jawapan tu kan. Macam itulah. Okey.
Jadi Prof Ariza, saya ni kalau bercakap banyak sekarang tak selesai kan, tak jadi cerita. Sebenarnya sama je saya nak cerita bahawa Allah bersama kita. Jadi bila Prof Ariza bercerita tadi tentang kesabaran Rasulullah, tentang ini dan sebagainya, saya nak ceritalah. Prof Ariza ni ada pengalaman sama dengan pengalaman bonda. Dia pernah kehilangan 2 orang anak. Dan saya juga pernah kehilangan. Cuma bezanya dia kehilangan anak kembar, seorang meninggal masih belum dilahirkan dan seorang lagi telah dilahirkan. Walau apa pun anak sebenarnya dia tak kira. Anak itu besar ke atau kecil ke sama saja sedihnya. Tapi itulah ujian kami. Allah bagi bukan secara kebetulan, tetapi Allah mahu kuatkan. Jadi saya kira ujian kita semua tidak sama. Kebetulan saya sama dengan Dr. Fariza dan bab tu, bab lain ada juga tak sama. Saya tahu Dr. Fariza memang kental, memang orangnya kental. Saya, oleh kerana pelajar saya tahulah dia daripada dia pelajar sehinggalah. Saya mengajar dia sarjana muda, sarjana pun saya ajar. Memang benda tahulah kekentalan semangatnya. Dan begitu juga yang lain-lain, pada anak-anak semua, pada sahabat sekalian, mesti ada ujian. Mesti ada cabaran penyakit, cabaran keluarga dan sebagainya. Dan kita mahu letak bagaimana Rasulullah SAW juga menghadapi cabaran. Dari segi bukan cabaran maksudnya dia berpecah belah dalam keluarga, tak. Tapi kalau kita lihat Fatimah pernah mengadu pada dia tentang kepenatan dia bekerja, dia seorang minta ada pembantu. Apa Rasulullah jawab? Itu satu juga cabaran, kita melihat anak kita kesian kan, hati kita kesian melihat dia buat kerja sendiri sedangkan mampu kalau untuk diberikan pembantu, orang gaji. Tapi Rasulullah lebih mahu mendidik anaknya supaya dia menjadi seorang yang kuat, seorang yang seorang yang hebat. Boleh ni, kemudian Rasulullah kata kamu banyakkan salawat, banyakkan istighfar, banyakkan tasbih. Jadi maknanya dia tak kata jangan ambil pembantu, tapi cakapnya tu difahami oleh anaknya bahawa dia tak perlulah mencari pembantu, tetapi yang perlu ialah dia membanyakkan istighfar, dan duit yang digunakan untuk membantu itu lebih baik diinfakkan. Itu yang kita nak sampai situ yang sepatutnya kita jadikan contoh. Okey, saya kira Prof Ariza ada benda lagi nak cakap tu, masa dah tak banyak. Ya Allah, dah nak pukul 10 Fariza. Bolehlah kita anjakkan sikit sebab Prof Ariza ada sebut buku Clear tadi. Saya rasa Prof Ariza ada nak cerita tentang buku Clear, silakan. Silakan Prof. Terima kasih dan terima kasih juga pada Bonda Noor, tim Bonda Noor dan juga sahabat-sahabat FB yang lain masih setia ya. Dan sebab mengapa saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Nadira, sebab beliau mengirimkan buku ini kepada saya melalui adiknya Helma, dan saya baca dah habis dah sekali, tapi bila saya nak mengulas ini, saya nak mengambil tadi dah cerita pasal Rasulullah, jadi saya nak mengambil pula bagaimana cerita-cerita kita. Sebab saya tahu dalam Clear ini, bila saya baca semua tu, saya dapati semua yang ada cerita-cerita masing-masing dalam hidup ini. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa daripada awal saya sebut tadi bahawa hidup ini Allah telah jadikan sering berlawanan, ya, duka, gembira, bahagia, susah. Jadi buku ini menceritakan segala peristiwa tersebut, ya, dan saya baca ini menjadi satu motivasi. Walaupun saya sering baca buku-buku akademik, tetapi dalam waktu-waktu lapang bila kita rasa macam nak santai-santai, saya baca ini. Tetapi dalam buku ini penuh dengan motivasi yang boleh menjadi panduan ataupun iktibar kepada orang lain, bagaimana orang lain mengendalikan perasaannya, bagaimana orang lain bangkit daripada kejatuhan, bagaimana orang lain bangkit daripada kesedihan dan kesusahan ataupun kekecewaan. Jadi saya
sangat baguslah untuk baca buku ini ya. Dan contohnya bagaimana tadi kita sebut, bagaimana kita nak rasa Allah bersama dengan kita ya. Saya daripada awal bila saya selusuri ya di sebalik warna pelangi, memang betul lah yang ditulis oleh Bernard Noor, memang betul lah hidup kita ini sebenarnya seperti perjalanan kita ini seperti pelangi sebenarnya ya. Pelangi itu indah. Tetapi untuk sampai ke hujung yang indah itu sudah pasti kita melalui saat kesukaran itu. Tetapi kesukaran itu digambarkan ya seperti kata macam air dan matahari ya. Air maka membentuk pelangi. Maknanya kita lalui dulu kesusahan. Itu adalah normal hidup. Maknanya tidak ada hidup ini sentiasa berwarna-warni yang indah-indah saja seperti pelangi sepanjang masa. Tetapi sebelum dapat pelangi itu ada dulu dugaan-dugaan yang ataupun situasi gelap ya, seperti disebut oleh Bernard Noor dalam kajian ini. Dan itulah sebenarnya juga Rasulullah sebelum sampai kepada semua umat menerima Islam ini, Rasulullah juga mengalami waktu kesukaran sebelum menerima pelangi itu ya. Dan saya menyusui seterusnya dalam bagaimana contohnya tekad seorang hamba ditulis oleh Rafiuddin ya, Rohani, kisah bagaimana remaja menghadapi cabaran apabila didapati dia ada kekurangan, iaitu dia ada masalah pendengaran, tetapi dalam ketekunan untuk dia mencapai kejayaan itu ada cabaran-cabaran apabila hidupnya dihina ataupun diejek oleh rakan-rakan sebagai orang yang tidak sempurna. Tetapi kalau kita lihat, saya tunjuk ya, saya baca buku Psikologi Rasulullah karangan Osman Najati. Beliau telah mengulas ya bagaimana emosi kesedihan yang dialami, yang disebut dalam cerita seorang remaja ni tadi, yang disebut dalam kuliah oleh Rafiuddin ni dalam buku Clear ni, bagaimana perasaan kesedihan Rasulullah itu dia kembali berserah kepada Allah SWT. Dan ini samalah yang disebut oleh Rafiuddin dalam tulisan beliau ya, berkaitan dengan dalam buku ini, dalam buku Clear ni, Rasulullah menyebut bahawa ya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Maknanya kita dalam menghadapi cabaran hidup ini hendaklah sentiasa berserah kepada Allah SWT, kerana kita yakin bahawa Allah itu bersama, dan berdoalah kepada Allah seperti mana Rasulullah berdoa dalam waktu dia rasa sedih ini ya. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Jadi kita perlu berdoa kepada Allah SWT. Begitu juga dalam buku, sebab ini saya ambil iktibar daripada hidup orang lain yang ditulis dalam buku ni. Seperti mana tadi saya juga ada mengalami peristiwa seperti mana yang disebut oleh Border City tadi, tetapi saya ni tak sekreatif tim Akademi Bernard Noor ni ya, pandai menulis dalam bentuk yang kreatif dan penuh motivasi dan menjadi iktibar pada orang lain. Saya tak pandai bab-bab yang itu tu, mungkin nak kena masuk kursus dulu kot Border City ya, bersama dengan tim ya, baru boleh tulis agaknya beberapa peristiwa. Jadi contohnya dalam, saya tertarik dengan tulisan Kumar ya, aku dia dan dia, bagaimana kisah dia diterima hidayah daripada Allah SWT, dan ada konsep bagaimana hidayah itu datang daripada dia tertarik hati dengan cinta kepada seorang wanita. Itu adalah asbab sahaja, sebab hidayah itu, sebab musabab itu pasti ada, dan cinta itu dikaitkan dengan cinta sesama manusia. Dan dalam buku Psikologi Rasulullah, maknanya menyebut bahawa tidak salah kita mencintai sesama manusia, tetapi begitulah dan cinta itu hendaklah cinta yang berasaskan kepada Allah SWT. Dan akhirnya dia kata dalam Psikologi Rasulullah ini, cinta sesama manusia yang paling indah dan kemuncak ialah iaitu antara lelaki dan wanita ini ialah ikatan pernikahan. Itulah yang paling kepuncak, maknanya yang direstui, yang diredai oleh Allah SWT. Dan inilah kisah dalam aku dia dan dia itu, maknanya Kumar, dia tu ialah Allah SWT, dan dia tu ialah akhirnya wanita yang disukainya itu, dia akhir dengan perkahwinan ya. Begitu juga tulisan oleh saya tertarik dengan tulisan oleh Nadira sendiri ya, The Unseen Gift ya, bagaimana kekuatan dan kesabaran penulis, iaitu anak murid saya juga, Nadira ini, menghadapi dugaan pertanyaan-pertanyaan daripada keluarga dan sebagainya apabila
beliau masih belum dikurniakan cahaya mata dan sebagainya. Dan ini sudah pasti menimbulkan emosi kesedihan juga, ya, seperti mana disebut oleh Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah merasa sedih. Dan ini juga bagaimana peristiwa Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria yang sudah lanjut usia bersama dengan isterinya tetapi tidak dikurniakan cahaya mata. Ini boleh kita baca dalam surah Al-Imran, ya, kisah Nabi Zakaria ini. Bagaimana dia menghadapi keadaan duka cita. Dia risau kerana dia sudah berusia tetapi tidak ada waris untuk meneruskan perjuangan dakwahnya, ya. Dan dalam itu bagaimana Nabi Zakaria berdoa dengan Allah SWT supaya dikurniakan seorang cahaya mata. Jadi itulah, semoga peristiwa ini sama seperti mana yang dihadapi oleh penulis itu saudari Nadirah tadi, dan mungkin saudari Nadirah boleh baca kisah Nabi Zakaria untuk membina kekuatan dan terus berdoa kepada Allah SWT, kerana kita yakin bahawa Allah itu bersama dengan kita, ya. Begitu juga dengan cerita apa lagi? Oh, saya tertarik juga dengan kisah diva yang rebah. Menarik juga sebab ada satu unsur suspense, ya, di dalam tu. Mula-mula bagaimana sifat kita manusia ini suka kadang-kadang first time tengok orang kita macam satu sangkaan yang kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak tepat, ya. Contohnya lah macam saya lah, Bonus City, orang selalu cakap, anak murid selalu cakap, dia tengok saya, dia kata ini mesti garangnya, macam itulah, wajah serius saja, ya. Jadi tapi orang tak kenal kita sebenarnya, ya. Dalam itulah cerita dalam Diva yang Rebah, bagaimana emosi manusia, dia rasakan bahawa orang yang dia tengok tu, orang tu diva, ya. Orang tu diva, kata orang yang dia sangka tu orang tu diva. Jadi begitulah, kadang-kadang sangkaan kita pada awal tu tak tepat sebelum kita mengenalinya, ya. Saya serius ni bukan apa, Prof, ya. Hidup kita dulu di kecil menongkah Sungai Pahang, kan, tidur mandi kat sungai. Jadi orang yang menongkah arus ini, hidupnya dia memang kena kuat. Kalau tidak dihanyut, dibawa oleh arus tu, hanyutlah. Jadi orang yang hidupnya menongkak arus itu memang ada keseriusannya, tetapi tidak bermakna dia garang dan serius sepanjang masa. Sebenarnya kita silap. Kita sering melihat kalau orang yang tegas itu sebagai garang. Sebenarnya tegas dan garang itu berbeza, ya. Mungkin saya ada ketegasan tetapi bukan garang. Ustazah kan, mungkin Ustazah kenal saya, ya, dan juga anak-anak murid saya. Jadi ini adalah ada kesombongan, psikologi kesombongan, ya. Kalau kita teliti buku psikologi Rasulullah itu disebut, ya. Maknanya penulis Diva yang Rebah itu dia rasakan orang itu yang diva. Tetapi bila saya baca itu akhirnya sebenarnya dia yang diva. Itu sebab kadang-kadang manusia ni kita hadapi cabaran daripada orang yang selalu menuduh kita yang begini begitu. Tetapi sebenarnya apa yang dituduh itu sebenarnya dia yang melakukannya. Jadi sama dalam cerita Diva yang Rebah ini. Dan satu sangat menarik sebab saya sangka memang ke akhirnya lah orang tu diva, sebenarnya dia yang diva, dan akhirnya dia kata dia rebah sebagai seorang diva kerana dia menerima, akhirnya berkahwin dengan orang yang dia tak suka daripada awal tu. Jadi itulah cabaran-cabaran bagaimana tentang emosi manusia ini, dan bagaimana orang lain, banyak lagi lah hikmah di sebalik ibrah dan sebagainya dalam buku ni. Saya rasa bukan saja orang-orang yang berusia macam kita, tetapi anak-anak remaja kita sangat bagus untuk baca supaya menjadi panduan dan teladan bagaimana menghadapi cabaran hidup. Seperti mana yang kita yakin bahawa hidup ini tidak selalunya ada pelangi, tetapi kita yakin di akhirnya bahawa Allah bersama dengan kita. Nampaknya Prof Fariza rajin dah baca buku. Saya banyak kali juga baca buku tu, tapi tak bila Prof Fariza terangkan tu baru lagi inilah. Saya rasa ramai yang nak beli buku ni lepas Prof Fariza cerita ni. So sini ramai dropshipper Bondeno, tolong munculkan diri, ya. Mesti ramai yang nak membelinya, nak memilikinya dengan penerangan Prof Farizah tadi. Prof Farizah nak bangga juga. Dulu saya lancar buku ni di UKM. Jadi semangatlah konon-kononnya. Itulah bermulanya perkenalan Bonda dengan semua anak-anak Akademi Bondeno.
kenalan dengan Bonda Noor dan seterusnya menjadi diberi peluang untuk turut serta bersama mereka. Jadi Prof Hariza, saya nak war-warkan sedikit iklan iklan lah. Saya diberitahu bahawa ada promosi Maulidur Rasul untuk buku-buku Bonda Noor, buku-buku galeri ilmu. Ada sebab ada juga buku bukan daripada Akademi Bonda Noor, tapi dia juga termasuk dalam jualan ni. Kenapalah lampu saya duduk main-main pula. Okey, ada 10 buku campur dengan satu percuma menjadi 11 dengan harga RM170. Dan harga asalnya RM234. Saya harap DBN, Dropshipper Bonda Noor, tolong tunjukkan di dalam komen buku-buku yang disebutkan itu. Antaranya buku yang sedang hit sekarang ini, Cinta Sentiasa Menang, tulisan Bonda Noor. Saya dengar dia habis, cetakan pertama habis, sedang rancang untuk cetakan seterusnya, jadi orang tempah lagi cetakan seterusnya pun belum tahu cukup lagi. Nampaknya begitulah. Dan ada Be Strong, ada macam-macam ada 10 buku. Jadi mungkin ada mungkin Puan Nadira, siapa lagi di sini, ramai sebenarnya yang saya tengok nama-nama daripada Dropshipper Bonda Noor. Boleh tolong pinkan gambar, bukan pinkan, maksudnya letak gambar buku-buku tu ataupun nak maklumkan supaya kita semua boleh dapatkan buku tu. So okey, salah satu buku itu ialah buku Relax lah. Saya tunjukkan Relax lah. Semangat tau Bonda nak tunjuk ni. Bonda ada tulisan dalam ni. Dan Bonda tak mau cerita pun apa yang Bonda tulis. Dulu pernah dah sekali live dengan Bonda Noor, dah cerita dah apa yang saya tulis. Di hari ni nak cerita lain-lain lah. Sebenarnya dia sama dengan apa yang kita bicarakan Prof Hariza. Allah bersama kita. Sebab dalam cerita Relax lah ni, kita ringkaskan lah, saya ringkaskan semua. Masing-masing mempunyai kisah dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu. Kalau kita lihat mungkin pada peringkat awalnya mustahil. Tetapi apabila ada keimanan, kesabaran, jihad untuk pertahankan, maka dia dapat sampai mencapai hasratnya, mencapai, mendekatkan diri kepada Allah, sentiasa berdoa kepada Allah. Saya ambil satu contoh ditulis oleh Nurhana Ismail, Nurhana, kita panggil dia Hana Isma dalam Facebook. Nurhana Ismail, Jemputan Teragung. Ini kerana Hana Isma ni dah pergi, mungkin dia terlalu memang bersyukur, bukan ini saja yang dia tulis di sini. Dia cerita dia dapat jemputan haji, tetapi 2 kali dia tolak. Alasan dia mengandung, alasan dia apa, dan kali ketiga pun dia nak tolak lagi kerana anak masih kecil. Ini biasa, orang cerita jemputan tetamu Allah ni bukan mudah. Memang sentiasa saja ada alasan kalau kita tidak kuat untuk pergi. Dan akhirnya dia macam rasa tenteram setelah menolak. Dan mungkin dia setelah dia berdoa pada Allah, semua kena kata lepas main duha pagi tu, tiba-tiba dia beritahu suami dia tarik balik tolak tu. Dia nak pergi pula. Suami dia pun heran kenapa tiba-tiba berubah hati. Itu dikatakan rahmat Allah. Allah gerakkan hati dia. Bila dia meminta kepada Allah, Allah gerakkan hati supaya dia pergi. Dan Alhamdulillah, dia pergi dan semua anak-anak yang ditinggalkan pun teratur. Maksudnya anak dia ada yang pergi camping, kemah tahfiz, kerana dia pergi waktu cuti. Kerja dia pun tidak terganggu, dia mengajar dan susunan macam diatur dengan baik. Itu aturan Allah. Sebenarnya kehidupan kita ini adalah aturan Allah. Sebab itu kita kata Allah bersama kita. Sebab tu dalam buku Relax lah ni, bukan dia maksudnya nak dapat sesuatu relax, tak payah buat, tak. Tetapi nak mencapai sesuatu dalam keadaan yang tenang. Macam Prof Hariza sebutkan tadi, bahawa Rasulullah tidak pernah, dia walaupun tidaklah dia meraung-raung, menjerit-jerit orang menyakitinya, tetapi dia terus berjihad untuk menyempurnakan dakwahnya. Dan satu lagi yang saya nak kongsi di sini ialah Sirih Pulang ke Gagang. Sirih Pulang ke Gagang ni tulisan Nur Hafizah Hashim. Nur Hafizah ni tulis, dia biasalah orang, saya rasa anak-anak semua macam tu. Lepas saja belajar tak dapat kerja. Tapi sebenarnya dalam hati dia, daripada kecil memang jadi cikgu. Nak jadi cikgu. Kemudian dia hampir-hampir dapat kerja lah. Kemudian tolak dan dia pun
biasalah anak-anak ni takut dengan mak bapak, takut mak bapak kecewa bila kerja tak dapat dan sebagainya. Rupanya saya nak sharekan ini. Rupanya bila diberitahu mama dia, ibu dia, bapa dia, dia kata memang rupanya ibu bapa dia tak doa pun dia dapat kerja tu kat syarikat tu. Tetapi yang dia doakan ialah anak dia dapat yang terbaik. Sebenarnya satu doa yang sepatutnya kita pegang. Kita sentiasa berdoa kepada Allah, kita mohon yang terbaik. Kita mohon yang terbaik. Sebab itu Allah yang bagi kita yang terbaik. Kadang-kadang kita rasa doa kita tak makbul. Sebenarnya makbul dah tu. Kerana itu yang terbaik. Apabila kita berdoa mesti kita dapat yang terbaik. Dan akhirnya Nur Hafizah yang bukan berangan-angan, yang bercita-cita menjadi guru. Walaupun dia nak minta LPG tak dapat, akhirnya dia menjadi guru dan dia sekarang ada pemilik beberapa buah tadika yang hebat di Kelantan kalau tak silap saya pun dia pun tak sebut di sini, tapi saya kenal dia memang dari Kelantan kerana dia juga adalah ABN. Kemudian satu lagi yang ini sangat-sangatlah mungkin saya pun tersentak juga bila baca Nurul Qamar, nama cerita tu Nur Al-Qamar, maksudnya dalam surah Al-Qamar ada menyebutkan tentang bagaimana mudahnya Al-Quran wa qad yassarna Al-Quran lizikri, dia kata fahal min muddakir, maksudnya Quran itu sebenarnya senang untuk kita ingat, tetapi kenapa kita susah nak hafal. Saya terasa sangat bila baca tulisan Izwah Syamsuddin. Sebab bonda dah tua-tua dia beranganlah juga sebab dulu dah pernah hafal 20 juzuk, tapi biasalah dulu kita hafal untuk lulus peksa, untuk membolehkan bonda dapat baiba, master di Azhar, akhirnya balik lupa. Jadi nak mengulang lah, tapi bonda nak mengulang tu bukan mengulang yang dah hafal. Nak mula daripada surah Baqarah, dulu hafal daripada atas. Konon-kononnya yang atas tu boleh hafal sendiri. Entah berapa kali saja tasmid saya dah macam-macam penyakit pula timbul. Saya tak tahulah dia malas ke atau penyakit betul-betul saya sakit. Mungkin kebetulan pula bonda ni tak boleh duduk lama. Jadi Quran tu nak bawa baring macam tak best lah kan. Kita pun tahu, tapi sebenarnya Allah itu maha mengetahui. Kalau kita paksa baring, apa salahnya kita baca baring? Memang nak buat alasan saja. Jadi saya bila baca dia ni sebab dia akhirnya dia hafal tau. Dia kata dia macam ialah kita ni diganggu syaitan kan. Akhirnya bila dia bersungguh-sungguh dia boleh hafal 30 juz. Tercabar saya bila baca ni. Jadi mungkin saya tak baca banyak daripada buku Relax ni sebab banyak live yang tentang Relax ni daripada kawan-kawan, daripada anak-anak Akademi Bondeno ni yang baca tentang Relax ni. Jadi saya malam ni tak cerita banyak. Cuma dia termasuk dalam buku yang dipromosikan tadi. Jadi jangan lepas peluang RM170 untuk 11 buah buku. Dan sebenarnya kadang-kadang kita rasa kita dah ada buku tu. Macam bonda ni dah ada, dah sebagainya dah ada. Tetapi mungkin kita nak wakafkan. Sebab Akademi Bondeno ni, Dropshipper Bondeno uruskan wakaf buku. Contohnya ada buku yang bercakap dengan cermin tu, saya sebenarnya nak promote buku tu tapi dia kata dah tak ada dalam penerbit, dah habis. Tak ada yang dah bercetak kerana rupanya Dropshipper Bondeno uruskan wakaf yang banyak terutamanya pada bulan yang lepas waktu PKP Ramadan tu, apa nak ingatlah saya sebab saya tak terlibat dengan DBN tu, tapi dia tengok cerita rancak lah orang berlori-lori hantar ke pejabat pos, begitu hebatnya lah buku itu. Okey, saya rasa Prof Hariza dia nak cakap lagi sebelum kita berakhir. Okey, tak ada apa nak cakap Prof, cuma kita ucap terima kasih banyak dan kita hayatilah sebenarnya dalam mengalami hidup ini. Kita tengok dalam surah seperti mana dalam surah yang ayat ini adalah ayat asas untuk orang mencari ketenangan jiwa mutmainnah, iaitu ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah, maknanya kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredai.
maknanya kita redha hidup kita, kita yakin Allah bersama dengan kita. Jadi untuk mendapat keredaan itu, untuk menjadi hati yang tenang, mutmainnah itu ada dua lah kuncinya. Mungkin banyak lagi kunci tapi saya bagi dua sini, iaitu jaga solat dan juga solat-solat yang lain seperti qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, taubat, dan juga ialah mempunyai sifat yang sabar dan berfikiran positif. InsyaAllah kita akan mencapai hidup yang tenang seperti mana yang disebut dalam surah yang saya bacakan tadi. Ya. Terima kasih semua. Betul, kita sebenarnya yang beri ketenangan kepada kita ialah ibadah kita, terutamanya solat lah. Jangan cuma tak peringatkan dah. Kadang-kadang niat kita tu tak betul juga. Kadang-kadang pernah dengar tak Dr. Fariza, orang kata sembahyang duha sebab nak murah rezeki. Kalau memang betul lah itu memang beri murah rezeki, tapi kita niat kita ialah ta'abudi kita, ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah Allah nak beri murah rezeki ke, Allah nak bagi ampun kita ke, kita memang minta. Kalau kita nak murah rezeki, ya Allah murahkanlah rezekiku. Kalau kita nak minta ampun, ya Allah ampunkanlah dosaku. Kalau kita nak anak-anak kita berjaya, ya Allah berilah kejayaan anak-anakku. Tak salah kita tu doa, kita minta. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan kita, menentukan hati anak-anak kita. Kalau kita nak anak-anak kita anak-anak kita ni cinta kepada Rasulullah, kita doakan. Dan satu sebelum saya berpisah juga, bila Fariza, Prof Fariza, maaf ya, saya selalu panggil dia Fariza sebab dulu dia anak murid. Jadi bila dah formal ni kena panggil Prof macam bengkok-bengkok pula mulut. Tak apa, panggil saja. Tak, sebab dia formal, kita kenalah juga kan. Tapi mulut herot-herot nak sebut Okey, saya nak sebutkan salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mencintai hadis. Bagaimana cara mencintai hadis? Ada tak di antara kita yang belajar membaca hadis, mengajar anak-anak baca hadis? Kita jangan mulakan banyak dulu. Benda selalu sebut kalau nak istiqamah ni, mula sikit dulu. Kalau kita kata seminggu tu baca 2 hadis. Baca 2 hadis saja. Mungkin tidak tiap-tiap malam. Kan Prof Fariza, ingat tak kita pergi jumpa keluarga Misali, Ibu Misali. Dia ada malam-malam lepas maghrib sampai isyak tu baca hadis. Setiap anaknya semua gila-gila baca terjemahan dan sebagainya. Sentaplah kami ni ya ustazah ni. Tak buat gitu. Tapi adalah ngajar sikit kan. Tidaklah langsung tak mengajar. Tapi maksudnya kepada yang cinta Rasulullah, itulah yang sebaiknya. Setiap malam baca satu hadis. Kemudian kita terang maknanya, jelaskan. Kalau kita tak tahu, kita cari buku yang ada maksudnya. Contohnya kita boleh mula daripada hadis Arba'in Nawawi, ada bahasa Melayu, betul tak? Kita boleh beli buku hadis Sahih Bukhari yang ada bahasa Melayu. Sekarang di UKM Islam Hadari mungkin banyak faham banyak buku yang telah diterjemahkan, hadis-hadis diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bolehlah baca. Memanglah kita sekarang ni, terutamanya kita yang penulis ni, senang kita cari je dalam Google. Tapi kalau setakat kita nak masukkan dalam tulisan kita dan kita tidak ajar anak-anak kita, so pelaksanaan tidak tercapai. Jadi elok kalau ada buku, kita baca macam mana kita baca tafsir Quran, baca anak-anak supaya dia faham Quran. Begitu juga kita baca hadis, tanda kecintaan kita. Sebagai bukti kecintaan Rasulullah supaya anak-anak kita mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tercapai ketenangan, tercapai kesabaran, kita mampu bersabar, mampu dan sebagainya, maka itulah yang perlu. Dan akhirnya saya berucapkan terima kasih terutamanya kepada panel jemputan kita malam ini, Prof Dr. Fariza Muhammad Syam. Saya tak tahu nak cakap sebab dialah kawan, dialah juga kadang-kadang macam dia kata garang, saya tak pernah takut pun kegarangan dia tu. Dan kepada semua para penonton yang sudi ada lagi sampai akhir ni, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam hamba umat yang cintakan Rasulullah. Marilah kita ucap salawat 3 kali sebelum kita berpisah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Okey, kita sudahi dengan bacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.